hari Selasa ataupun hari Rabu. Ada pendapat kata hari Khamis baru disemadikan Nabi SAW. Tak apalah, khilaf riwayat tak apa. Yang pentingnya ialah kita kena faham bahawasanya mayat Nabi tidak disemadikan, dikebumikan terus apabila Nabi wafat. Baik, cuba kita tengok sebab apa. Persoalan ni sebab apa mayat Nabi? Nama mayat Nabi, nama mayat manusia yang paling sempurna. Mayat Nabi ni mayat manusia yang paling hebat, yang paling sempurna duduk di atas di dunia ni. Tiba-tiba sahabat Nabi SAW tinggalkan sementara mayat Nabi. Tidak diuruskan. Maka ulama-ulama sebut, anak-anak sekalian, ulama sebut kerana sahabat-sahabat berkumpul di rumah ataupun di tempat disebut sebagai Bani Saqifah Bani Sa'adah. Sebab berkumpul di situ, sebab mereka telah berhimpun untuk melaksanakan satu tanggungjawab yang sangat besar. Apa dia? Iaitulah limanil amr. Limanil amr ba'da wafatin Nabi. Siapakah yang akan lead, siapa yang akan menjadi ketua khalifah selepas Nabi tak ada ni. Maka berhimpun di rumah Bani Sa'adah itu, masing-masing keluarkan kenyataan. Orang Madinah mencadangkan orang Madinah Sa'ad bin Mu'az sebagai khalifah. Okey, orang Madinah nak orang Madinah, orang Mekah nak orang Mekah. Okey, maka orang Aus nak orang Aus, macam-macam pendapat. Siapa mereka berlarutan terpaksa mereka tinggalkan mayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah nama-nama yang dicalonkan, di antaranya Abu Bakar, Sayyidina Umar, Abdul Rahman bin Auf. Ni ramai orang tak tahu ni. Abdul Rahman bin Auf di antara calon yang paling layak untuk menggantikan Nabi SAW sebenarnya. Dan memang sahabat-sahabat memang tak ada bangkang sebenarnya. Tetapi Abdul Rahman bin Auf tolak awal-awal lagi. Berlakulah apa berlaku, rekah ceritanya, maka dilantiknya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Okey, itu poin yang ketiga. Poin yang ketiga, pentingnya urusan kepimpinan ini, siapa mereka? Mayat Nabi pun ditangguhkan pengkebumian dia tentang pentingnya urusan kepimpinan ini. Baik, poin yang keempat. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, perlu faham bahawasanya urusan kepimpinan ini urusan Nabi-Nabi alaihi wassalam. Khususnya kaum Bani Israel. Nabi pernah beritahu pada kita, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Kaum Bani Israel ini dipimpin, diurus oleh Nabi-Nabi alaihi wassalam. Tapi mereka tidak dengar, keras kepala, lawan Nabi yang diutuskan. Sampai mereka ada satu hari dibunuhnya Nabi sampai mencecah 1,000 orang. Direkod dalam riwayat. Allah Rabbi, dahsyat. So, bila kita sebut urusan kepimpinan ini urusan Nabi-Nabi alaihi wasallam. Tambahan lagi, kita ni pula umat Nabi Muhammad umurnya pendek. So, peluang untuk beramal pun pendek. Itu dia. So, kita kena cari dan rebut di antara cara untuk mencari besarnya pahala, ialah banyaknya pahala yang kita boleh ambil, ialah dengan daya kepimpinan, dengan kita bersama urusan kepimpinan. Sebab apa? Sebab yang pertama, bila kita bersama dengan pemimpin, tak kira lah mana-mana pun, kalau kita pemimpin, so kita menjawab banyak, kena fikir pun banyak, kena kreatif, kena inovatif. Nombor tu, yang paling penting, mesyuarat. Kerja utama pemimpin, mesyuarat. Allah Rabbi, ini peribadi ustaz berlaku. Jadi pemimpin ni, mesyuarat.
Sebab apa? Sebab nak hadam sungguh-sungguh keputusan tersebut supaya tidak separuh masa. Okey? Sebab itulah elemen yang paling penting kepimpinan yang dibawa oleh Nabi kita ialah wasyawiruhum fil amri. Kena bermesyuarat. Kena bermesyuarat dalam apa urusan sekalipun. Dalam Al-Quran ada satu surah, nama surah Syura. Nama surah mesyuarat dah. Masya Allah. Jadi bila kita mesyuarat, contoh macam anak-anak duduk di U, rancang untuk buat program. Okey? Rancang untuk buat program. Tak pula kita contoh je, kita buat program bijak wang. Contoh, kita nak asuh anak-anak dia duduk di universiti supaya bijak menguruskan duit wang. Contohnya. Khusus lagi pula masa PKP ni, lebih dahsyat lagi. Okey, so kita mesyuarat. Nak boleh buat program, satu-satu program itu mungkin 2, 3, 4 kali mesyuarat. Lepas tu lajnah pula mesyuarat. Lajnah ni mesyuarat, lajnah ni mesyuarat, lajnah mesyuarat. Jadi kita pun mesyuarat induk besar untuk selaras. Mesyuarat tu mungkin perlu 2, 3 kali mesyuarat. Banyak mana masa habis. Banyak mana fikir kita terpaksa tolak. Banyak mana tenaga yang digunakan. Banyak mana duit yang dihabiskan. Nampak tak tu? Teman-teman, apabila kita buat betul wahai anak-anak, bila kita mesyuarat, kita bincang sebagainya, berlakulah program. Bila berlaku program, anak-anak sekalian, tahu tak? Semua orang yang ikut program kita tu, pahala dia dapat disedut oleh pemimpin ataupun orang yang menjadi AJK yang menguruskan program tersebut. Tak kira dia jadi presiden ke, dia jadi protokol ke, dia jadi bahagian siar raya ke, publicity ke, tak kira lah. Okey, makna semua orang yang habis program itu, dia dapat pahala. Sebab apa? Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ad-dalu ala al-khair kafa'ilih. Orang yang menunjuk jalan kepada kebaikan, maka seumpama mana orang yang buat kebaikan tersebut, maka dia dapat pahala tanpa mengurang sedikit pun pahala orang yang buat kebaikan tersebut, yang hadir dalam program tersebut. Nampak tu? Makna hebat urusan kepimpinan ini. Okey, yang keenam. Cik Zahir, kita ni berapa lama setengah jam masa kita ni. Hello? Kalau ikutkan program ni sampai 10.30, tapi atas Ustaz jugalah kalau ada lagi perkongsian yang Ustaz nak bagi, boleh je teruskan. Tak apa. Hamba kalau boleh kita nak dialog, itu masuk hamba tanya tu. Kalau dialog dan dikompak. Okey. Ustaz turunkan lagi sampai pukul 10. Okay. Boleh. Okay. Sampai pukul 10 nanti. Ustaz dulu. Lepas tu kita buka soalan, okey? Boleh. Boleh Ustaz. Baik. Okey, baik. Nombor berapa tadi tu? Dah ingat dah? Nombor 6, Ustaz. Nombor 6. Ya? Nombor 6. Mana Ikhwan? Nombor 6 tadi. Okey, nombor 6. Baik, nombor 6. Bagus Ikhwan. Alhamdulillah. Terima kasih Ikhwan. Nombor 6. Nombor 6, anak-anak yang berada di mesti UTHM. Baik. Yang keenam, sifat sebagai pemimpin. Okey? Sifat sebagai pemimpin. Pemimpin satu, kepimpinan nombor 2. Okey? Sebab tu Ustaz sebut tadi, uswatun hasanah satu. Yang kedua, qudwatun hasanah. Okey? Pemimpin satu hal, kepimpinan satu hal. Tu dia. Pemimpin boleh silih berganti. Kepimpinan bukan mudah untuk dicari. Okey? Pemimpin pun bukan mudah juga nak cari. Tapi dia silih ganti. Tapi kalau sudah ada sarang dia, cara mana untuk diberi latihan kepada kepimpinan, maka insya-Allah bila dia follow, insya-Allah dia akan jadi pemimpin yang baik, insya-Allah. Okey, baik. Yang ke-7.
Seorang pemimpin yang pertama sekali dia mesti memiliki sifat yang apa yang ada pada Rasulullah SAW. Ini bukan mudah, teman-teman. Ini bukan mudah, anak-anak. Bukan mudah untuk cari sifat seorang pemimpin itu adanya benar, adanya amanah, adanya fatonah, adanya tabligh. Pemimpin yang baik mesti ada 4 sifat ni. Kita jangan terpengaruh dengan benda, dengan cara dia orang duduk kempen kita supaya ikut pemimpin barat, pemimpin di Jepun, pemimpin ni. Okey, no. Kita pergi pada asas. Okey, asas dia apa dia? Rasulullah. Sebab Rasulullah ni confirm dah betul. Rasulullah ni dah dipuji oleh Nabi SAW. Siapa pekat apa Nabi buat? Nampak tak? Sepanjang 23 tahun Nabi buat, Allah suka. Allah Ta'ala suka. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah. Ayat ni anak-anak, Allah turun ketika Nabi duduk di padang Arafah di hadapan 110,000 sahabat. Dan ayat ini sangat dibenci oleh orang Yahudi. Orang Yahudi benci ayat ni. Sebab apa? Sebab Allah dah isytiharkan apa kok Nabi buat. Agenda kok Nabi buat sepanjang 23 tahun. Allah redha. Allah suka. Allah Rabbi. Sebab tu kita kena tengok cara mana daya kepimpinan yang ada pada Nabi. Itu dia. Okey. Kita kena faham yang ni dulu. So, yang pertama sekali, kau tengok, mesti, yang ketujuh tu, mesti ada 4 sifat ni. As-sidq wal amanatu wal fatana wal tabligh. Kena ada 4 sifat ni. Benar. Jangan pelawak. Jangan tipu. Nampak tak? Sebab tu Nabi SAW kata, ada sahabat tanya kan? Ada sahabat tanya kepada Nabi, Rasulullah, orang yang beriman ni ada tak orang yang curi? Ada, kata Nabi. Rasulullah, ada tak orang yang beriman ini berzina? Ada. Rasulullah, ada tak orang yang beriman ini orang yang pelawak? Orang yang penipu? Kata Nabi, la. Ada setengah riwayat kata, Nabi bangun. Nabi tengok para sahabat, Nabi kata tak ada. Tak ada. Orang yang beriman tidak akan pelawak. Tak akan penipu. Subhanallah. Jadi, sebab tu sebenarnya, kalau kita tengok, punca Abu Sufyan masuk Islam sebab apa? Di antaranya. Sebab dia terpaksa mengaku ketika Najasyi tu kan. Dia nak tipu. Sebab Najasyi tanya kan, siapa paling rapat hubungan dengan Nabi? Sebab nak tanya cerita, nak tanya perangai Nabi ni guanda, keadaan Nabi ni guanda, disebut oleh Imam Al-Bukhari kan. Jadi Abu Sufyan tu kata, aku nak tipu dah kata dia. Aku nak terang, aku nak tipu. Mana aku nak ceritakan tentang buruklah kehidupan Nabi ni. Tetapi tak boleh, dia mari mikir. Kalau ambo tipu, kalau Najasyi tahu ambo tipu dia, buatnya apa? Akhir sekali, dia kabur benda betul. Tak boleh nak tipu-tipu. Subhanallah. Panjanglah cerita dia tu. Makna nak sebut je, anak-anak sekalian, pemimpin, macam anak-anak duduk sekarang ni, sudah ada elemen-elemen tersebut, cuma kena garapkan lagi, insyaAllah. Jadi, kena sungguh-sungguh untuk cari sifat tadi. Yang 4. Okey, baik. Apabila kita sebagai pemimpin, contoh, pemimpin, maka semua kehidupan kita orang tengok dengan CCTV dan spotlight. Bahkan. Bukan CCTV saja. Spotlight. Dia suluh daripada atas sampai bawah. Dan kena ingat, please, tolong ingat. Pengusi kena ingat satu slogan. Ciput babi. Ciput babi atas tu. Kena tulis. Siapa-siapa pemimpin, dia kena ingat slogan ni. Apa dia? Hasanatul abrar
sayyi'atul muqarrabin. Please don't forget it. Jangan lupa yang ni. Mana-mana pemimpin, mana-mana orang diberi amanah sebagai pemimpin ataupun yang berkesimpulan kepimpinan, kena ingat hak ni. Apa dia? Hasanatul abrar, sayyi'atul muqarrabin. Urusan pemimpin, tindakan pemimpin, tingkah laku pemimpin tak sama dengan orang awam. Apabila kita dilantik sebagai pemimpin di UTHM, contoh je, jangan buat macam orang yang tidak pegang jawatan. Okey? Maknanya amalan kita tu pandangan biasa. Kalau orang biasa mungkin okey, it's nothing. Okey? Tapi kalau kita pemimpin yang buat, itu something. Kalau orang lain, it's nothing. Kalau kita buat, is something. Ada benda yang perlu diperlihatkan. Okey. Baik. Seterusnya, anak-anak, ni Ustaz sebut ni sebagai pengalaman. Pengalaman. Ustaz pengalaman di Kuza dulu. Kuza. Pemimpin di Persatuan Pengajar Islam. Lepas tu di Mesir pun gitu juga. Okey. Balik di pemimpin, pimpin pula di anak-anak muda. So, Ustaz beritahu ni hak yang kita alami supaya anak-anak jangan mengikut benda hak dok comel, hak yang pernah kita lalui. Okey, tu dia. So hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Apapun kita kena beza kepimpinan Islam dengan kepimpinan tidak Islam. Ini nombor 8. Nombor 8. Okey. Amba pun malam ni dia mari irtijah, dia mari macam tu je. Ada rekod tak apa dia tu? Hak yang ni ada rekod tak? Tak ada rekod. Rekod apa tu Ustaz? Rekod video kita ni. Ada Ustaz? Ada tu. Ada. Ada tak? Ada. Kalau ada Ustaz nak satu. Sebab malam ni dia mari mencuruh-curuh idea ni. Dia mari ingat je. Sebab duduk seorang. InsyaAllah. InsyaAllah nanti kita bagi. InsyaAllah. Okey, baik. Terus. Kita kepimpinan Islam berbeza dengan kepimpinan yang lain. Okey? Kepimpinan Islam dia ada 3 benda. Yang pertama dia ada sepahala, yang kedua ada halal haram, ketiganya ada syurga neraka. The ending. Ending dia syurga neraka. Sebab tu Nabi SAW memposisikan orang dengan cara yang benar. Betul. Sampai ada sahabat minta nak jadi pemimpin. Okey? Macam Abu Zar Al-Ghifari. Pergi jumpa Nabi. Rasulullah, tolonglah saya juga jawatan Rasulullah. Rasulullah suruh dia tu buat sini. Dia tu gubernur, dia ni gubernur. Saya pun nak juga Rasulullah. Kata Nabi, Abu Zar, innaka la dha'ifun. Abu Zar, kamu ni lemah. Bukan lemah maksudnya lemah gocok ataupun lemah gusti. Bukan lemah tinju. Bukan. Tapi lemah dari sudut perasaan. Jiwa tak kuat. Jiwa tak kuat. Nabi khabar pada Abu Zar, kamu lemah Abu Zar. Kamu mudah berasa hati. Kamu mudah kesian belah pada orang. Kalau orang tu tak benar tapi dia buat lembek, siang, kamu pun menghukumkan dengan cara hak tak sebenar. Maka disitulah kelemahan kamu, wahai Abu Zar. Nabi khabar pada Abu Zar. Ingat mulai Abu Zar. Ini satu amanah. Satu amanah ni Abu Zar. Dan pasti kalau tak kena cara dia menjadi penyesalan yang sangat besar di hari akhirat. Allah Rabbi. Okey? Baik. Anak-anak baca Allah sekalian. Apabila kita membicarakan tentang kepimpinan. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Okey? Sebab tu kita kena juga meraihkan.
meraihkan orang yang dipimpin. Masalah orang yang dipimpin. Apa dia? Okey? Sebab tu kita kena touching. Kena dekat dengan orang yang dipimpin. Jangan ada gap. Jangan ada gap di antara pemimpin dengan yang dipimpin. Okey? Jadi, anak-anak yang dimati Allah sekalian, apabila kita faham urusan pemimpin sangat besar, urusan kepimpinan ini sangat besar nilainya di sisi Allah SWT, sehingga kan disebut oleh Nabi sebagai sab'atu yadhilluhumullah fi zilli yawma la zilla illa zilluh. Ranking yang pertama, 7 orang yang mendapat golongan yang dipayung oleh Allah SWT itu ialah pemimpin yang adil. Okey, pemimpin yang adil. So, Ustaz nak sebut pada anak-anak sekalian, yang ke-8 ialah 2 sifat orang yang ada orang yang menjadi pemimpin mesti ada. Mesti ada. Tadi sifat yang kena cari kan. Ni kalau siapa-siapa pemimpin mesti ada. Kalau tak ada, sebetulnya tak layak jadi pemimpin. Apa kata Allah? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nampak? Maknanya Allah sebut, kita baca di surah As-Sajdah. Okey? Dan kami jadikan sebahagian mereka itu pemimpin. Kata Allah. Sebab apa kami jadikan pemimpin pada mereka itu? Sebab mereka ada 2 sifat. Yang pertama sabar, yang kedua yakin. Kena sabar. Siapa-siapa yang jadi pemimpin, dia kena sabar banyak. Sabar yang pertama ialah hak yang pernah berlaku di atas tubuh Nabi, dia panggil character assassination. Tulis molek tu pengusi. Character assassination dipanggil. Iaitulah pembunuh karakter. Sebab tu Nabi masa duduk di Mekah, Nabi yang pertama dipanggil Majnun, gila. Kazibun, pelawak atau penipu. Sahir, tukang sihir. Okey, sebab apa? Sebab dituduhnya Nabi ini supaya orang Mekah tak percaya ke Nabi. Nak bunuh imej Nabi. Sampai di Madinah, Nabi seorang pemimpin, negarawan. Masih lagi dibunuh. Ingin dibunuh karakter Nabi. Di Madinah, wujudnya dipanggil sebagai hadisatul ifki. Iaitulah bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul menggunakan 3 orang yang dekat dengan Nabi. Safwan bin Mu'attal. Okey? Safwan bin Mu'attal. Hasan bin Sabit, Himnah bin Tujash, Nastah bin Usasah. Dia guna 3 orang khidmat ni, orang yang dekat dengan Nabi. So, Ustaz nak khabar, siapa-siapa yang jadi pemimpin, dia kena jaga juga orang yang keliling dia. Okey? Orang yang keliling dia tu kena jaga juga. Sebab mungkin fitnah masuk melalui dia. Mungkin rosaknya kita kerana imej yang ada orang sekeliling kita. Tu dia. Sebab itulah hak sahabat hak duduk keliling Nabi ni orang yang sangat hebat. Orang yang sangat hebat. Sebab mereka Nabi diperintah oleh Allah, wahai Muhammad, kamu beritahu kepada sahabat kamu, kepada umat kamu, al-mubashiruna bi-al-jannah. Kamu beritahu wahai Muhammad, 10 orang ni ahli syurga. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah al-Jarrah. Ni maknanya nama-nama sahabat yang dijamin syurga dah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Itu yang penting. Okey? Maknanya kena tengok juga orang yang duduk sama kita tu. Kalau kita gak orang yang bawa kereta. Okey, pegawai media kita. Ibarat dia, orang yang pegawai media. Okey? Kawan-kawan yang kita duduk sentiasa makan, berbincang, mesyuarat. Ini perlu berhati-hati.
Perlu berhati-hati. So sebab tu saya katakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yakin sungguh-sungguh, yang kedua kena sabar banyak. Kena sabar banyak. Okey. Yang kesembilan. Yang kesembilan, perlu diingat urusan kepimpinan memang besar. Tugas kita ni adalah untuk merenang dan memudahkan orang. Kerja kita sebagai pemimpin adalah untuk memudahkan orang. Okey? Untuk memudahkan urusan orang. Itulah pemimpin. Kalau kita pemimpin menyusahkan orang, tak jadi. Ia kena memudahkan urusan orang. Itulah pemimpin sebenarnya. Sebab itulah Nabi SAW suka sangat duduk bersama tiga golongan ini. Yang pertama anak yatim, yang kedua miskin, yang ketiganya ialah janda. Tiga kumpulan manusia ni Nabi suka sangat duduk. Sebab apa? Nabi nak selesaikan masalah. Nabi nak selesaikan masalah. Dan Nabi tidak bertangguh untuk selesai masalah orang. Kan pernah tu ketika kan Nabi tengah duduk sembahyang. Okey. Ada disebut dalam riwayat itu sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis sembahyang, Nabi terus bangun, Nabi lakah kepala sahabat terus balik rumah. Rupa-rupanya Nabi ambil piku seguni buah tamar. Nabi letak depan masjid. Nabi kata, sahabat-sahabat, siapa yang balik, tolong ambil buah tamar ni untuk makan. Balik rumah. Rupa-rupanya Nabi lupa. Malam tadi ada orang beri sedekah supaya agihkan kepada orang yang datang masjid. Subhanallah. Maknanya Nabi tak bertanggung untuk selesaikan masalah orang. Masya Allah. Okey. Maknanya kalau lupa, terus saja Nabi beri. Okey. Baik. Itu seterusnya. Yang ke-10. Banyak dah ni. Yang ke-10. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Yang ke-10. Ustaz nak beritahunya ialah agenda kita sebagai pemimpin. Apa dia? Agenda kita sebagai pemimpin apa dia? Kalau tengok kepada apa yang Nabi sebut kepada orang-orang Madinah. Mula-mula Nabi sampai di Madinah. Nabi kata 4 kali. Afshus salam wa ut'imut ta'am wa sallul layl wan nasu niyam wa sul arham udkhulu jannata bisalam. Yang pertama, afshus salam, beri salam. Beri salam ni dengan 2 makna. Yang pertama, maknanya ialah kita beri salam, Assalamualaikum. Itu maksud yang pertama. Yang kedua, assalam itu maksud kita wujudkan keharmonian, kesejahteraan kepada komuniti, kepada persatuan kita. Itu maksud assalam. Kita tidak menjadi orang panggil manusia toksik, menyusahkan orang lain pula. Itu maksud dia. Okey? Assalam. Ini agenda Nabi. Yang kedua, Nabi SAW kata apa dia? Ut'imut ta'am. Jadi pemimpin, jangan kedekut. Hafiz, jangan kedekut. Kalau pemimpin kedekut, balik awal. Pemimpin tak boleh kedekut. Tu dia. Okey? Kena beri makan orang. Ini agenda kepimpinan. Kena beri makan orang. Kena jamu orang. Tu dia. Okey? Yang ketiga, wasilul arham. Kena sambung persaudaraan. Pemimpin, dia kena mengharmonikan. Jangan mudah terkesan dengan sesuatu sentimen. Jangan mudah terkesan. Kena mengharmonikan. Bila jadi pemimpin, kena harmonikan. Tu dia. Dan kita kena ingat juga, pemimpin-pemimpin ni, Syekh, bukan semua je kita boleh selesai masalah. Masalah banyak, tapi bukan semua masalah kita boleh selesai. Kena faham boleh. Okey? Maknanya, kekuatan kita ataupun
apa yang kita ada ni bukan semua masalah boleh tersesat. Kadang-kadang tu masalah tu kena selesai ke orang lain. Okey, jangan mentang-mentang kita, aku presiden kan. Aku timbalan presiden, aku SU. Aku berdahari. Nama tu. Betul kamu berdahari. Betul kamu SU, tapi bukan semua perkara kamu boleh buat. Okey? Sebab tu kalau kita tengok kan, dia panggil sharing masalah tu, kita pakat untuk selesai masalah tersebut. Okey, anak-anak, contoh kita katakan, Mamat dia kawan dengan Ah Chong. Dia kawan dengan Ah Chong. Ajar kata, Mak, mari jom rumah kamu sakit. Kamu sakit. Mamat pergi Bila pergi rumah Ah Chong, tiba-tiba anjing bulldog bunyi. Wow. Anjing bulldog, hok muka udung. Dia bunyi. Jadi Mamat nak masuk mana? Bila nak pergi, kau kuat bunyi. Wow, kau kuat bunyi. Mamat pun pergi kelak. Bunyi juga dia. Wow, bunyi. Tu dia. Cara mana Mamat kata nak suruh apa di anjing ni senyap. Mamat pun kata, shh, senyap. Tak senyap juga. Dia bunyi, wow, bunyi. Cara mana? Makna je kena faham. Masalah anjing bunyi ni Mamat tak boleh selesai. Bukan melalui Mamat nak selesai masalah anjing bunyi ni. Jadi dia pun telefon. Dia telefon pada Chong. Hello Chong. Ambo siapa ada rumah demo ni? Kat mana? Depan rumah demo nak asal mana? Anjing bulldog, sorry. Contoh je. Chong pun buka pintu. Buka pintu kak, anjing tu senyap lepek. Nampak tu? Pok buka remote grey tu, pintu tu, jalan. Molek ada Mamat jalan. Nampak tu? Anjing bulldog tengok kelip kepah je. Nampak tak? Maknanya masalah anjing tadi tu tak boleh selesai melalui Mamat. Ia kena selesai ke Ah Chong. Jangan kita buat samsim petang-petang aku pemimpin, aku boleh buat belaka. Tak boleh. Tu dia antara. Okey? So, kita kena cakap kepimpinan ini dengan cara mana Nabi SAW buat. Allah Rabbi. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu zaman Nabi Ustaz. Zaman kita lain. No. Cuma upgrade je. Nampak tak? Tu dia. Benda sama tapi watak saja berbeza. So kena upgrade. Zaman Nabi tak ada macam ni. Google Meet ada tak? Tak ada zaman Nabi dulu. Facebook ke, TikTok ke, Instagram ke, Twitter tak ada zaman Nabi. Itu saja. Ada pun nilai kemanusiaan sama je. So kita upgrade je. Guna benda-benda kok yang ada ni untuk kita memajukan dari sudut daya kepimpinan kita. Okey. Tu dia. Itu yang ke-10. Yang ke-11. Rasa main cakap seorang dia lelah juga. Main orang depan tak ada dalam video je. Aduh, nakal juga main ni dah. Allahu Akbar. Okey, baik. Yang ke-11. Ustaz nak khabar 11 cukup Lepas tu kita berkongsi kita tanya soalan apa sebagainya. Okey, yang ke-11 Ustaz nak khabarnya ialah yang ke-11 kena faham lisanul hal khairun min lisanil maqal. Okey, lisanul hal khairun min lisanil maqal. Okey. Makna apa? Maknanya perangai kita, attitude kita, circle kehidupan kita, putaran kehidupan kita, macam mana kita sentuh masyarakat dan jiran kita dan kehidupan kita, itu yang sangat-sangat besar kesan dia untuk kita tunjukkan kebaikan kepada orang lain. Tetapi kena faham juga bahawasanya mulut merupakan channel yang paling baik untuk menarik orang, untuk memahamkan orang. Sebab tu Nabi kata, innal bayani la sihrun. Kita cakap ni, dia macam sihir.
kita boleh menyihir orang dengan cara cakap kita ni. Orang boleh terpikatkan kita. So, dengan hak ni bukan nak menafikan hak tadi. Jadi perangai kita comel tadi, okey betul, itu asas. Tetapi, hak mulut ni, banyak. Dia boleh tarik orang. Sebab tu Nabi Musa, masa kecil makan bara api kan? Dah, makan bara api. Walaupun cerita dia ada macam-macam kisah lah. Tapi maknanya kita nampak bagaimana Nabi Musa diutuskan pula Nabi Harun. Dan Nabi Musa apa? Harun wa Haruna akhi. Nabi Harun ini saudara aku. Huwa afsahu minni lisana. Nabi Harun ini percakapan dia lebih petah, lebih fasih daripada aku, kata Nabi Musa AS. Sebab tu orang yang memimpin, dia kena ada kemahiran bercakap. Dia kena belajar, benda ni kena belajar. Okay? Cara mana nak touching hati orang. Kita jangan cakap mulut ke mulut saja. No. Kita kena sentuh hati. Heart to heart. Okay? Kita sentuh hati. Nak sentuh hati, kita mesti kenal dulu mad'u kita. Ataupun hak yang kita pimpin itu. So, inilah yang di antara yang disebut, yang dibuat oleh Nabi SAW. Allahumma salli alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kepimpinan yang paling hebat Nabi SAW. Pemimpin yang hebat Nabi SAW. Maka akhir disimpulkan bahawasanya urusan kepimpinan, apa yang kita buat pun mesti mendapat perkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ikhtiar kita buat pun kalau Tuhan tak perkenan, tak izin, tak jadi apa juga. Itu dia. Sebab tu kita kena ikhlas sungguh. Pemimpin, kita kena jadi ikhlas. Okay, maaf. Kena ikhlas dan kita kena cuba daya upaya, kena upgrade, kena ubah sikap kita kepada yang lebih baik supaya kita boleh beramal. Dengan kepimpinan ini, kata Nabi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah, apa dia? La ayyahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Itu dia. Seorang yang kamu boleh tarik dia dapat hidayah Allah lebih baik daripada kamu milik seekor unta merah. Itu dia. Okey, jadi bila dengan 11 poin ini, Ustaz rasakan kepimpinan yang kita bincangkan pada malam ini, itulah yang mampu Ustaz sharing, kongsi bersama dengan anak-anak edukasi sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk Ustaz dan juga anak-anak minta Allah sekalian. Minta maaf banyak. Mudah-mudahan lepas ni kita boleh berdialog pula insya-Allah. Jangan malu, jangan segan. Jangan malu dan segan. Kalau soalan ada, Ustaz boleh jawab, Ustaz jawab. Dia nak jawab, Ustaz tanya orang lain pula. Itu dia. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Kamaruzaman bin Abdullah di atas perkongsian beliau itu tadi. Dengan berakhirnya perkongsian yang dari yang berbahagia Ustaz Kamaruzaman bin Abdullah, maka majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab daripada para hadirin. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, bolehlah membuka mic atau menulis di ruangan komen. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tanya Ustaz. Ya. Okey, kami ni student mekanikal ada, student awam, student macam-macam lah dalam bidang macam-macam. Jadi bila kita keluar universiti, insya-Allah kita akan jadi orang yang berjaya. Bila kita jadi orang yang berjaya ni memang sibuk. Nak belajar sifat yang Ustaz khabar tadi, daripada uswatun hasanah sampailah lisanul hal khairun min lisanul maqal semua tu. Ada tak tips ataupun doa ataupun amalan yang kita boleh amalkan setiap hari supaya kita dapat konsisten, istiqamah dalam menjadi pemimpin yang baik. Okey. Ustaz jawab lalu dah. Ustaz jawab dah. Boleh Ustaz. Aku soalan
Dari kupu-kupu tidak ingat. Okey, bagus soalan. Terima kasih soalan yang pertama. So, betul. Bila kita keluar daripada kampus, memang banyak cabaran nak banding dengan di kampus. Bagi ustaz, orang yang duduk di kampus, selagi mana yang pertama dia tak berkerjaya, yang kedua selagi mana tak kahwin ataupun ada anak, okey, ustaz tak boleh percaya. Sorry to say. Okey, sorry to say. Okey, makna kalau dia tak berkerjaya, dia tidak berpasangan dan juga tidak ada anak, ustaz tak boleh beri kepercayaan 100% lagi. Okey, kalau dia ada kerjaya, kalau dia ada anak, ada isteri, ada suami, maka dia teruskan lagi usaha yang ada pada kampus untuk dipindahkan kepada masyarakat, baru ustaz tabik. Bukan tabik saja, tabik spring, tabik spring. Okey. Cik, macam mana istiqamah? Jawapan untuk istiqamah ni bukan mudah. Nabi pun sebut pada kita syayyabat ni wudun wa akhawatuha. Nabi pun siapa berubah jambut. Rambut Nabi siapa berubah. Fikir sebab apa? Fikir istiqamah. Bukan mudah istiqamah. Cik. Cuma Nabi kabar pada kita, istiqamah ni dipermudahkan oleh Allah dengan beberapa cara. Yang pertama, ialah dengan keikhlasan kita. Mana apa yang kita ada di kampus, anggaplah kampus sebagai kilang. Kilang untuk melatih kita, untuk mendidik kita, untuk kita hadapi masyarakat yang lebih besar. Dia punya skop dia. Itu dia. Okey? Okey. So, yang pertama. Jadi mana ikhlas sungguh-sungguh pada Allah SWT, apa yang kita buat di kampus ni, insya-Allah di luar kampus dipermudahkan oleh Allah SWT. Satu. Yang keduanya ialah kita kena ada sahabat, Syekh. Kena ada kawan. Dan kebanyakan ustaz tengok orang-orang kalau duduk di universiti dulu, bila dia keluar daripada Masya Allah, dia wujudkan, dia berterusan. Buat kerjanya sama, berpersatuannya sama. Bahkan ada yang tu buat NGO pun. Kawan-kawan tadi tu untuk menyantuni masyarakat, okey, untuk beri kebaikan pada masyarakat. Makna kena ada kawan. Sebab tu paling pentingnya ialah almar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalilu. Sebab tu kita kena bijak cari kawan. Okey, bijak cari kawan. Okey, dah cara mana pula nak cari kawan hak bijak tu ustaz? Baik. Yang pertama Nabi kata apa dia? Apabila kita buat baik, dia tolong kita. Kita buat baik, dia tolong kita. Okey? Bila kita tersalah ataupun kita alpa, kita ada lupa, maka dia tegur kita. Dia betulkan kita balik. Nampak tu? Okey, yang kedua kena ada sahabat. Seterusnya Syekh. Yang ketiga mesti dekat dengan masjid atau surau. Please. Anak-anak muda sekalian, tolong please. Mesti dekat dengan rumah Allah. Sama ada surau atau masjid. Pergilah mana-mana pun. Ni hot dalam ni mungkin suatu hari nanti bekerja ni jauh-jauh kan. Ada hot Perak, ada hot Kuala Lumpur, ada hot Labuan, ada hot Johor, ada Melaka, ada Terengganu. Macam-macam lah. Tapi di mana dah, tak kira dah, kat mana dah kamu berada, tolong cari masjid, cari surau dan bergaullah dengan orang surau, orang masjid tersebut. InsyaAllah selamat, insyaAllah. Selamat, insyaAllah. Okey? Itu je. Baik, itu sajalah di antara yang kita boleh kongsikan setakat yang mampu Ustaz beritahu. Wallahu'alam. Terima kasih Ustaz. Baik, barakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya Ustaz, bila kita melibatkan kepemimpinan ni, ia sangat berkaitlah kalau dalam Islamnya dikatakan walak terhadap pemimpin. Betul Ustaz? Ya. Okey, jadi saya nak tanya Ustaz, apakah setahap manakah pemimpin yang kita tak patut walak pada dia?
Faham tak Ustaz? Faham tak soalan Faham. saya? Maksudnya kita atas dasar pemimpin tu macam ni, kita tak boleh walak pada dia. Macam Ya. tu. Itu saja soalan saya. Okey, baik. Alhamdulillah. Comel soalan ni. Satu organisasi atau satu persatuan, memang di antara elemen yang paling penting ialah taat. Taat. Maksudnya patuh. Walak hanya ada dalam dunia Islam sahaja. Okey? Patuh, taat ni semua agama ada berlaku. Hatta kami kazi pun. Pasal apa dia sanggup mati? Sebab itu taat tu. Sebab itu taat. Jadi yang pertama sekali, bagus soalan ni. Walak ni masuk apa walak ni? Walak ni taat, Ustaz. No. Taat, walak. Walak ni dia ada hubungan kejiwaan. Okey? Hubungan kejiwaan. Dia ada insting elemen. Dia bukan elemen hok biasa-biasa je. Tak. Sebab tu dalam mana-mana kitab sejarah, bila sebut walak, maka kebanyakan ulama akan mengesahkan kisah Nabi bersama sahabat di Hudaibiyah. Okey? Di Hudaibiyah. Bila Nabi nak masuk Mekah, dihalang oleh Suhail bin Amr. Yang diarahkan oleh Abu Sufyan, tahan Nabi di Hudaibiyah, jangan masuk Mekah. Okey, baik. Nabi pun buat perjanjian Hudaibiyah. Habis cerita, panjang lah cerita Hudaibiyah tu panjang. Baik. Kesan daripada itu, Nabi terima tak masuk Mekah tahun tu. Maka Nabi kata kepada sahabat, okey, semua sekali sembelih kambing, kita buka ihram, kita balik ke Madinah balik. Sebelum tu, kita tidur di Hudaibiyah. Okey? Bangun pagi esok, waktu subuh, Ummu Salamah, isteri Nabi, khabar ke Nabi, ya Rasulullah, pagi ni, ambo tengok sahabat-sahabat kemarin nak puas hati sebab tak boleh masuk Mekah. Daripada Madinah pakai ihram sampai Hudaibiyah, tiba-tiba tak boleh masuk Mekah. Memang terasa. Dan memang sahabat-sahabat nampak lain macam Rasulullah. Rasulullah, hari ni, lepas maya subuh, tolong jangan setakat sepatah dengar orang. Okey, balik. Lepas tu Nabi melih kambing, melih dibiri. Lepas tu baru nak cakap-cakap. Baik, anak-anak sekalian, apabila Nabi bangun maya subuh, Nabi tak cakap sepatah pun dengar orang. Sahabat. Siapa habis maya subuh pun Nabi tak cakap. Memang sahabat terasa hak ni. Biasa Nabi ni cakap sama. Ada tamu Nabi tanya, tu tanya ni. Tapi hari tu Nabi tak cakap sepatah pun. Macam kau disebut oleh Ummu Salamah, isteri Nabi. Nabi mau balik ke kemah, Nabi ambil kambing melih. Baru Nabi buka ihram. Anak-anak sekalian, sahabat-sahabat dia fikir, Nabi tak cakap sepatah kita ke turun wahyu dah malam tadi. Ada benda ni. Akhir sekalinya, Nabi tak payah cakap, tak payah suruh. Akhirnya cari kambing seekor seorang, melih. Serak melih. Itulah yang disebut walak. Faham tak? Walak ni dia ada hubungan kejiwaan. Tu dia. Jiwa tu berhubung dengan pemimpin serta yang dipimpin. Jadi apabila seseorang pemimpin yang macam mana Ustaz, hak yang kita tak perlu walak pada dia. Okey. Jadi yang pertama sekalinya ialah pemimpin yang pertamanya buat dosa. Buat dosa cara terang-terang. Dia tidak ada walak lagi. Jelas. Apa kata Nabi? La ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq. Tidak ada lagi kepatuhan kepada makhluk dalam maksiat kepada Khaliq sang pencipta. Yang pertama. Okey, yang kedua kita kena faham juga ialah apabila pemimpin itu telah bersifat dengan sifat yang bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Seumpamanya tidak amanah ataupun cakap penipu. Tu dia. Maka ketika itu, maka tidak ada lagi ketaatan kepada pemimpin. Asah dia kepada hadis Nabi tadi lah. Hadis tadi. Secara umum lah.
Ustaz sebut secara umum. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Apa-apa pun yang melibatkan maksiat, kedurhakaan kepada Allah, maka tidak ada wala, tidak ada taat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Saya nak tanya pada pendapat Ustaz, pemimpin mana yang layak diikuti? Yang pertama, pemimpin itu tidak baik tetapi bijaksana. Yang kedua, pemimpin itu bodoh tetapi baik. Yang manakah yang lagi baik untuk kita ikuti? Yang pertama ataupun yang kedua? Terima kasih atas penjelasan. Banyak soalan ni. Soalan yang apa di pemimpin yang pertamanya, pemimpin yang bijak. Lepas tu? Tapi kurang baik. Kurang baik. Bijak tapi kurang baik. Yang kedua ini bodoh tapi baik. Yang mana kita ikut? Bukan bodoh, kurang cerdik. Kurang cerdik. Okey, baik. Comel. Mana dari sudut yang pertamanya dia tu cerdik tapi tidak baik. Tu dia. Jadi kita tengok asas. Asas yang pertama kepada pemimpin itu mesti yang selamat daripada buat dosa besar dan terang-terang. So yang pertama, kalau cerdik macam mana pun, tetapi kalau dia tidak baik, hubungan dengan Tuhannya jauh. Betul, pandangan manusia memang dia bijak. Memang dia bijak lah, dia boleh create itu, boleh create ini, boleh buat itu, boleh buat ini. Tapi bila tidak ada bantuan Allah Ta'ala, maka apa yang dia buat, kebijaksanaan yang dia ada itu, tidak ada barakah daripada Allah Ta'ala. Kena ingat, elemen kepimpinan dia berkait rapat dengan elemen keberkatan. Elemen keberkatan. Sebab apa Allah sebut, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Allah Subhanahu Taala boleh bukakan pintu berkat langit bumi kepada yang pertama beriman, yang kedua bertakwa. Okey? So cerdik memang kita nak, tapi kalau bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan Islam, maka tak boleh kita berikan dia ni untuk kehadapan. Yang keduanya bodoh. Bodoh maksudnya dia kurang cerdik tapi baik dia. Hak kita naknya cerdik dan baik. Tapi nak boleh hak ni payah ustaz. Maka ketika itu kita kena gunakan pekoh. Sebab tu anak-anak pemimpin dia kena faham 3 pekoh. Tulis molek. Yang pertama dipanggil fiqhul waqi'. Dia kena tahu realiti semasa. Dia kena tahu realiti semasa tu apa. Ini dipanggil fiqhul waqi'. Yang kedua dipanggil fiqhul muwazanah. Fiqhul muwazanah maksudnya dia nak buat satu perkara tu ada 2 mudarat. Okey, mana mudarat yang paling ringan? Dia panggil satu kaedah fiqh, dia panggil irtikab akhaffud dararain. Makna dia nak buat mudaratnya sikit daripada yang banyak. Okey? Yang ketiga, fiqh dipanggil fiqhul aulawiyat ataupun keutamaan. Seorang pemimpin mesti tahu 3 fiqh ni. Tu dia. Dia mesti tahu realiti dia macam mana. Dia kena tahu apa permasalahan yang kurang daripada masalah besar. Dan dia kena tahu keutamaan masa tu apa dia. Okey? So, di antara pemimpin yang cerdik dengan pemimpin yang kurang cerdik tapi baik, mana mudarat yang besar kepada agama. Okey? Maka kita tengok, kita perhati, jangan kira urusan dunia saja, tidak. Tapi kita tengok mudarat atau tidak kepada agama. Okey? Kalau ada mudarat pada agama yang besar, maka kita kena tolak tu. Jadi ustaz tak boleh nak beritahu. Tak boleh nak beritahu sebab benda ni benda yang mengikut suasana. Okey? Nak kata pukul borong gitu tak boleh. Maka orang cerdik tapi tak baik tu lebih baik daripada hak yang pemimpin
tak cerdik tapi baik. Nampak tu? Tak boleh kata gitu. Maka dia kena selesaikan mengikut case by case. Okay, suasana tu macam mana. Pasal suasana itu berbeza dengan satu suasana yang lain. Cuma kita nak cari dia yang paling kurang mudarat dia kepada yang dipimpin. Okey? Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey, saya ada 2 soalan ni. Okey. Ya. Okey, dalam sebuah organisasi ni kita boleh lihat bahawa setengah pemimpin ni salah gunakan kuasa untuk kepentingan diri dia. Sampaikan boleh ganggu dia punya organisasi diri dia sendiri. Okey, soalan satu dia, apakah tip Ustaz kepada mahasiswa sekarang ni supaya menjadi seorang leader yang bertanggungjawab? Dan yang kedua ialah macam mana kita boleh mengelak daripada sikap pentingkan diri. Okey, itu saja. Okey, baik. Comel soalan. Soalan yang sangat comel. Alhamdulillah. Jadi kebiasaannya salah guna kuasa kan, kurang bertanggungjawab. Cara mana nak suruh di mahasiswa kita ni bertanggungjawab? Dia memang Ustaz buat di lawatan banyak dah kepada college community, politek, hak yang bawah-bawah, hak yang bukan peringkat universiti lah, peringkat kemahiran ni. Di ILP, Griak Mara, TESDEC kan. Jadi semua tu kita gezel. Tapi kata pengurusan, benda yang paling susah untuk diperbaiki ialah attitude, perangai. Inilah yang paling susah untuk dibentuk dan diasuh. Inilah benda yang paling payah, attitude. So, apabila attitude dia susah, maka dia kena asuh. Asuh. Okey, no. Jadi orang yang bertanggungjawab, dia mesti kena agama. Ia kena mendalami agama. Ia kena reti agama. Pasal agama saja yang boleh selesai. Allah Subhanahu Ta'ala buat mari Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, cara hidup yang diridai oleh Allah SWT ialah Islam. So, cara nak suruh kita bertanggungjawab ni, makna kita kena mendalami agama. Kita kena berkawan dengan sahabat-sahabat yang kuat agama ataupun kuat beramal dengan agama. Dia pegang-pegang sungguh. Okey? Itu cara mana nak suruh kita rasa bertanggungjawab. Yang kedua, hak tanggungjawab ni, kalau sekiranya kita yang Allah Ta'ala beri sedikit tenaga, sedikit kepandaian, kecerdikan. Kalau kita tak bertanggungjawab dengan apa yang dia lakukan, tak bertanggungjawab dengan agama kita, nak harap siapa lagi? Nak harap kepada siapa lagi? Orang cerdik macam kita ni yang tidak menjalankan tanggungjawab. Nampak tak? Tapi kena ingat, Nabi pernah sebut pada kita. Apa kata Nabi? Inna Allah la yu'ayyid hadha ad-din walau barrajulil fajr. Sesungguhnya Allah akan membantu tolong agama ini walaupun datang daripada seorang lelaki yang jahat sekalipun. Maknanya ambillah peluang ini wahai anak muda, wahai mahasiswa, untuk kita rasa tanggungjawab kepada agama kita, tanggungjawab kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan kita pandu diri kita, masyarakat, supaya betul-betul ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak. Okey? Yang seterusnya, yang kedua, soalan yang kedua berkenaan dengan apa ni, kepentingan diri. Betul? Apa? Mari dah ingat. Apa tadi, ikhwan? Soalan yang kedua tadi? Cara untuk mengelakkan diri daripada pentingkan diri. Penting diri. Ya. Nabi SAW pernah sebut dalam bab organisasi ni, ikhwan. Nabi sebut apa dia? Balik tamarun bil ma'ruf wa tanahaw al munkar hatta ra'aita syuhan muta' wa huwa muttaba' wa dunya mu'thirah wa i'jab kullu dhi ra'yin bi ra'yi. Kamu kena terus menjalankan perkara kebaikan, kena ajak orang buat baik, kena cegah munkar, dan duduk dalam persatuan, duduk dalam
di organisasi, kamu tengok yang pertama orang malas, yang keduanya dunia yang menaik kamu, yang ketiganya kamu nak duduk relax, yang keempatnya ialah orang yang rasa hebat diri dia. Tu dia. So setiap orang dia ada benda tu. Dia ada rasa dia lebih hebat, dia rasa dia yang mampu buat nak banding dengan orang lain dan sebagainya. Okay? So, cara mana kita nak elok diri daripada kita ni rasa nak guna kepentingan kita sendiri. Tu dia. Baik. Yang pertama sekali memang kita kena rendah. Kita kena rendahkan suhu nafsu kita. Nampak tak? Kena rendahkan suhu nafsu. Ni bukan benda mudah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh saja Tuhan tunjuk jalan. Okey? Ni bukan benda mudah. Ikhwan tanya tu masalah dalaman hati. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min adina. Innallaha yuzakki man yasha. Kalau tidak kerana kurniaan Allah, nescaya kamu tak boleh nak buang benda mazmumah di kamu itu. Tapi Allah Ta'ala boleh buang mengikut kehendak dia. Subhanallah. So, yang pertama kita kena ingat, kita ni sentiasa berhajat pada Allah Ta'ala. Apa pun nikmat kita ada, barang sementara. Okey? Barang sementara. Bila-bila masa Tuhan boleh ambil. Okey? Yang kedua, ingat molek. Apa yang kita ada itu, mesti ada soal oleh Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti. So bila kita ada seumpama ini, tambahan pula kita dia kena beriman kepada malaikat. Betul tak? Kita beriman pada malaikat. Malaikat kiraman katibin. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kalau kamu duduk dalam tembok yang kuat mana pun, kamu akan terima kematian. Kamu akan diambil nyawa oleh Allah SWT. So, sebab tu punca dia, kalau kita nak bersih benda lagu ni, ikhwan, ada kalau ustaz boleh sarankan untuk mengelakkan benda berlaku, kena buat 5 perkara. Seperti mana Ibnu Qudamah buat. Ikhwan, Yang pertama apa dia? Yang pertama, kena banyak baca Quran. Yang kedua, kena bangun malam. Yang ketiga, duduk majlis ilmu. Yang keempat, ziarah kubur. Yang kelima, kena sedekah. Baru boleh selesai masalah ni. InsyaAllah. Sebab itu yang dibuat oleh ulama' dah. Ulama' kabur kita. Cara hak dia buat, ini yang mujarab. Maka kita follow. InsyaAllah. Disebut oleh Ibnu Qudamah. Okey, ikhwan, Wallahu ta'ala. Allah Rabbi. Okey, habis dah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Pertama sekali, saya bukan anak Terengganu, jadi maaf jika dialek saya berbeza. Ya. Okey, baik. Seperti yang kita tahu, kita berkomuniti dengan pelbagai bangsa dan agama. Begitu juga dengan kepimpinan negara. Soalan saya, bagaimanakah kita nak pastikan kita memilih pemimpin yang tepat? Dengan erti kata lain, beliau adalah seorang yang Abdul Al-Adlu. Ustaz jelas ke dengan soalan saya? Jelas. Okey, baik. Hak belakang tu masuk apa? Al-Adlu apa? Abdul Al-Adlu. Maksudnya dia seorang Abdul Adlu. ya. Yang adil. Abdul Adlu. Ya, betul. Okey, baik. Bagus, terima kasih. Okey, baik. Sampel yang kita ada ni, itulah sampel zaman Nabi. Okey? Sampel yang kita hadapi sekarang, sampelnya serupa zaman Nabi. Nabi telah berada dalam masyarakat majmuk. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada mulhid, ada jahiliyah,
ada Parsi, adanya Rom, ada apa di Habsyi. Maknanya dah masyarakat majmuk. Okey. So apabila kita duduk dalam masyarakat majmuk di Malaysia, kita kontak fiqhul waqi' kita di Malaysia. Okey, ada Melayu, ada India dan ada Cina, ada Siang, ada sikit-sikit lain. Okey, rest tu. Cara mana kita nak adil? Baik. Adil itu ialah Islam. Adil itu ialah Islam. Comanya sebab tu bagus soalan ni Anis. Jadi nak sebutnya ialah hak yang menyebabkan Islam ni tak dapat comel ialah orang Islam. Kata Imam Al-Maududi, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu dibungkus, didinding oleh orang Islam. Itu masalah dia. Itu masalah dia. So, Anis, kerana kita duduk dalam kerangka demokrasi. Okey, demokrasi. Dan demokrasi ini ditaja daripada Eropah, daripada England. Okey, baik. Kita kena faham realiti. Sekarang ni, produk-produk yang dicipta oleh manusia gagal. Gagal. Baik, komunis gagal. Soviet Union dulu dah hancur. Okey, Rusia dah hancur dah dulu. Okey, Soviet Union hancur. Komunis. Lepas tu kapitalis hancur. Tak boleh nak bertahan. Sosialis tak boleh. Liberal tak boleh. Pragmatis tak boleh. Sekularis tak boleh. So produk-produk yang ada ni kita dah cuba belaka dah. Maksud kita tu manusia dah cuba belaka dah. Sebab apa kita tidak menuju kepada hak yang manhaj yang diberi oleh Allah, iaitu apa? Dia Islam. So sekarang ni kita kena banyakkan orang yang faham Islam. Contoh macam Ikhwan. Mungkin satu hari dia pemimpin. Tapi pemimpin yang ada Islam. Kepahaman Islam. Anis kena ada kepahaman Islam. Tu je sebenarnya. Okey. Kalau orang bukan Islam, contohnya masyarakat tu orang bukan Islam, banyak majoriti dia. Okey, orang bukan Islam yang boleh faham Islam. Faham tak? Mungkin supaya nak faham. Okey? Makna orang bukan Islam yang dia reti apa dia Islam. Dapat tak? Sekarang ni orang Islam yang kurang faham Islam. Tu yang masalah. Tu dia. Okey? Orang Islam yang kurang faham Islam. Inilah yang bawa masalah. Lepas tu kita telah dirasuk, dimasuki, ia panggil at-talawuth. Dalam bahasa Arab, ia panggil pencemaran. Sebab kita ni dah dicemarkan. Benda yang jernih tu dah jadi kurang jernih. Bila keruh dah. Sebab tu bila adanya sekularisme namanya, fasl daulah, urusan pemimpin serah pada pemimpin lah. Urusan orang yang beragama duduk di gereja lah, duduk di surau, duduk di masjid lah. Ini lah di antara benda yang perlu diperbaiki. InsyaAllah Ustaz rasakan anak-anak ni lah generasi-generasi yang akan membina panggil satu tasawur baru. Satu keadaan baru insya-Allah. Okey? Dia tidak ada masalah. Majmuk ke, berbeza agama, berbeza etnik, tak ada masalah. Tapi dia kena tengok dan kacamata yang mencipta alam ini, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Agak, Anis boleh faham Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz atas penerangannya yang cukup jelas. Lagi tak ada dah. Belum Ustaz. Dah biasa je. Benda biasa je. Baiklah, sekiranya tiada lagi soalan daripada para hadirin,
maka majlis ingin melabuhkan tirainya pada malam ini. Majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Ustaz Kamaruzaman bin Abdullah atas kesudian beliau untuk meluangkan masa bersama kami. Semoga pertemuan kali ini dapat memberi semangat baru kepada para kepimpinan pelajar untuk menjadi pelajar pemikiran holistik mahasiswa terunggul. Sebelum kita mengakhiri program, diminta kepada para hadirin untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Kira. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih kepada unit media. Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin yang dapat turut serta pada malam ini. Kehadiran anda sangat dihargai. Wallahu a'lam. Dengan ini kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.